Alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram amanal hadiyil ladzi. Tiba-tiba nampak isteri tu turun daripada kereta Viva tadi, betul-betul kain. Tiba-tiba dia cemburu nampak isterinya bergambar dengan Samsul Debat. Kan? Masa tu dia mulalah hantar WhatsApp, Akum. Ringkasan Assalamualaikum, Akum. Isteri bekas isteri dia walam. Ketne. Ketne, KTNE, ketne. Maknanya kat mana? Melu tak boleh tengok muka abang lagi. Macam tu. Saya tak tengok drama tu. Saya agak-agak macam tu lah. Barulah Firdaus menyesal. Pergilah dekat dia tu, pergi. Cabaran yang paling besar hari ini adalah cabaran untuk membentuk adab dan akhlak. Itu sebenarnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara bahagia Puan Norita binti Bawi, Pengarah Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak, Wakil Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Binaan Malaysia Sarawak Sdn Bhd, Cik Muhammad Habil bin Ahmad, Eksekutif Bahagian Pembangunan Perniagaan, Puan Hajah Salmah Ibrahim, mantan Presiden Persatuan Ibu Tunggal Sarawak Pizza, Puan Dayang Nur Azlinah Abang Nur Zuki, Presiden Persatuan Ibu Tunggal Sarawak, Puan Hajah Aisyah Idris, Naib Pengurusi Negeri PPWS. Apa tu PPWS ni? Persatuan Pembangunan Wanita Sarawak, ya? Betul lah. Pengurusi dan ahli-ahli pizza, cawangan-cawangan, ahli-ahli NGO yang lain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Bak kata orang, saya datang dari negeri sembilan, kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan. Takkan faham kalau tak digandungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Jadi orang berbudi, kita berbahasa. Dah orang jual pantun, saya belilah. Kan? Pantai Port Dickson pantainya indah, pasirnya putih berseri-seri. Bukanlah mudah, perkara mudah dapat juga kita berhimpun pada petang ini. Dah 3 pantun, bagi 1 saya balas 3. Alhamdulillah. Tak adalah ceramah yang paling mendebarkan, tapi petang ni lah, sebab ini melibatkan ibu-ibu tunggal. Cara bergambar tadi pun terancam sangat rasanya tadi. Bila saya sampai tadi dia tak kira lah, ambil gambar juga kan. Alhamdulillah. Jadi apapun, hari ini kita membicarakan soal rumahku, syurgaku, keluargaku, syurgaku. Dalam konsep keluarga, bayangkan dalam keadaan sebuah keluarga ni, dia orang kata dia ada sistem yang lengkap, memungkinkan. Tanyalah kepada Puan Norita binti Bawi,
Bila berada dalam jabatan, bila tak ada pengarah, pejabat jadi apa? Bila ada pengarah, tak ada timbalan pengarah, susah juga. Ada pengarah, ada timbalan pengarah 1, timbalan pengarah 2. Ada bahagian-bahagian dia pula, sektor-sektor dia, bahagian-bahagian tertentu. Bila tak ada sistem sokongan pun susah juga. Kalau ada bos saja, anak buah tak ada, susah juga. Anak buah semua cuti, tinggal pengarah, susah juga. Tapi yang paling menyenangkan bila pengarah tak ada, tapi semua ada. Senang sangatlah keadaan dalam pejabat, maksud dia rasa senang, tapi dalam bab kerja susah, still susah. Macam tu jugalah dalam organisasi. Macam mana kita nak sebut sebagai institusi keluarga? Apa yang dimaksudkan dengan institusi? Apa maksud institusi? Biasalah penceramah kalau dia tanya, biasanya dia akan jawab semula. Bila tanya dekat audien, tiba-tiba dia jadi koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak tiba-tiba. Apa maksud institusi? Maksud institusi adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara fungsi, di antara ahli-ahli organisasi. Saya ulang balik. Institusi maksudnya adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama di antara fungsi, di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya bila semua function, semua berfungsi, baru dia jadi institusi. Contoh, dalam keluarga, isteri je buat kerja semua, orang perempuan je buat kerja semua. Dia besarkan anak, dia jaga rumah, dia kemas rumah, dia masak, dia siapkan, dia pastikan anaknya bangun awal, anaknya baju sekolahnya siapkan apa semua. Suami tak buat apa, itu tak nama institusi keluarga, itu namanya keluarga saja. Suami buat semua, isteri tengok TV je, buat juga perbuatannya, tengok TV. Dia tak buat kerja, anak-anak tak function, anak-anak tak dengar cakap, pun tak jadi institusi keluarga. Dia hanya akan jadi keluarga saja. Itu sebabnya pentingnya dalam sebuah keluarga semua memainkan peranan masing-masing. Apatah lagi dalam satu sistem yang mana jawatannya jumut. Jawatan pengarah dalam keluarga itu dijumutkan ataupun terjumut, ataupun terputus hubungannya. Tiba-tiba jawatan kosong, seorang bapa available, tiba-tiba kosong jawatan, dan tak pasti sama ada nak diisi ataupun tidak. Kerana ada yang ibu-ibu yang tunggal itu kerana meninggal, tapi ada juga tunggal kerana ditinggal, ataupun ambil keputusan meninggalkan disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksefahaman, masalah nafkah, tidak tanggungjawab dan sebagainya. Saya tak nak hurai panjang bab tanggungjawab ni, sebab memang teruk banyak kes orang lelaki ni. Memang saya huraikan banyak lelaki berbicara bab nafkah ni, dia kata saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya. Sedangkan itu adalah satu fahaman yang sangat salah. Dalam bab nafkah, seorang suami kena utamakan isteri dan anak-anaknya baru ibu dia. Tapi dalam bab berbuat baik, memang dia kena buat baik dengan mak dia, dan emaknya kena faham. Besok bila ibu-ibu tunggal ini pula dah menjadi ibu mertua pun kena faham, aku yang membesarkan kau daripada kecil. Janganlah kau lebihkan orang lain. Ni mak kau ni. Mak baru nak rasa duit kau bulan-bulan, kau nak kahwin pula, contohlah. Tapi seorang ibu yang baik, ibu mertua yang baik, dia akan tanya bila anaknya bagi duit, ni bagi duit kat mak ni, isteri dengan anak-anak cukup tak ni? Kena tanya. Itu ibu yang baik. Memang kalau ikutkan tak cukup mak, tak boleh macam tu. Tanggungjawab pada isteri kau dulu. Memanglah kau jaga mak ni belanja tak banyak pun. Mak dapat dalam 5-6 ribu sebulan sudah. Mak dia punya tak banyak kan.
Kan? Jadi orang lelaki cakap apa? Dia kata, Ustaz, saya ni gaji saya tak besar, tapi takkan saya nak biarkan mak saya, kan? Gaji saya tak besar, kalau ngam-ngam je pendapatan saya. Kalau macam itu, kena fikirkan sebelum kahwin, bukan dah kahwin baru nak fikir, kan? Tapi kebanyakan wanita dia tak kisah sangat dalam bab ni. Yang penting abang setia, abang jaga saya okey. Kalau abang jaga saya, insya-Allah macam mana pun melur pasti untuk Firdaus. Macam itu, kan? Oh, besar gelak. Kalau tak jaga tu yang jadi bisik-bisik gelora tu, Jad dan Arumi. Mulalah berlakunya satu perasaan yang tak dapat dikawal, dendam seorang isteri. Jadilah suaminya suamiku seorang pendosa. Saya tak tahu, saya tak tengok, saya tahu tajuk aja. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni simple je. Hidup kita ni sementara sifat. Seorang ibu, dalam saya tengok miraculously, seorang ibu yang hebat, dia boleh bertahan tanpa seorang lelaki untuk membesarkan anak-anak dan keluarganya. Seorang je yang faham maksud saya. Yang lain fikir nak tepuk tak? Oh tak payah, tak ramai tepuk. Seorang ayah belum tentu lagi. Ada seorang lelaki ni, mati aja isteri dia, meninggal isterinya. Setiap hari istiqamah 3 bulan berturut-turut, tak pernah satu petang pun dia tak pergi ke kubur isteri dia. Selepas asar dia sampai kubur isteri dia. Selepas asar. Boleh jumpa tak suami macam ni? Cakap, ada tak suami macam ni? Susah nak jumpa. Saya pun tegur dia, hebat betul bang, sayang betul lah bang dekat isteri abang. Tak adalah, dulu dia dah pesan, jangan kahwin lain selagi rumput tak tumbuh tu setiap hari dia tahu. Hari-hari dia datang tak tumbuh-tumbuh rumputnya. Jangan sangka baik cepat sangat, nanti dulu tak habis cerita lagi. Hari-hari siram, ya Allah, mana nangis siram, ya Allah. Rupanya rumput tak tumbuh. Rupanya dia dah pesan, dengan yang menggali kubur tu. Dia kata lain kali sebelum tanam, saya dah tanam nanti, letak satu layer simen. Dia minta orang CIDB tolong letak simen, lepas tu baru letak satu layer lagi tanah. Dan memang tak tumbuh rumput bawah tu, mati terus lah, kan? Tapi itulah dia. Saya pun sampai sekarang, kan, dibesarkan oleh ibu tunggal. Ayah saya meninggal dunia ketika umurnya 50 tahun. Arwah abah saya, dia meninggal dunia sebab hari ni demam, kepala tiba darah dia naik tinggi, dia masuk hospital. Tak nak beritahu mak saya. Dia cakap jangan beritahu mak dulu, pergi klinik dulu. Doktor cek darah dia tinggi. Ismail, you kena masuk hospital. Dia punya darah tinggi sangat. Saya sibuk lah doktor, lain kali masuk boleh tak? Jangan, you kena masuk. Arwah abah saya ni memang kelakar. Dia pun masuk hospital. Kemudian baru dia kata, beritahu kat mak, suruh hantar kain abah. Mak saya datang bawa kain, bawa baju abah saya. Abah saya kata, dah lah jangan risau lah, pergi balik nak berniaga esok kan, jangan risau, esok abang balik lah. Esok tu dia balik sebagai jenazah sampai kat rumah. Dia meninggal dunia pagi tu dah elok, darahnya dah turun. Pukul 10 pagi dia masuk dalam bilik air. Nurse tu sempat tegur, pakcik dah okey pakcik? Okey. Rupanya dalam bilik air tu, lepas buang air, masa dia bangun tu, tiba-tiba kepala dia, pembuluh darah dia pecah. Dan akhirnya dia jatuh. Bukan sebab dia jatuh kat bilik air tu meninggal tu, tapi pembuluh darah tu pecah. Nah, waktu sampai jenazah kat rumah, air darah tak berhenti keluar dari hidung dia. Itu sebab bila kita buang air, jangan tergesa-gesa keluar. Macam-macam tergesa-gesa bangun. Perlahan-lahan, relax dulu baru bangun. Macam tu.
dalam bilik air kan, main game dulu ke, WhatsApp dulu kan. Tu saya kata, dan ibu saya membesarkan anak-anak yang lain semua. Kami 5 beradik, alhamdulillah dibesarkan dengan cemerlang oleh ibu saya. Akhirnya semua besar-besar belaka. Adik-beradik saya semua, Syamsul Amri, Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, dan juga kembar lelaki perempuan Syamsul Hafizi dan Syamira Hafiza. Kami berlima, dan semua berbual macam saya, jangan risau. Tak ada yang cakap lurus. Jadi mak ni dia perlu ketawa saja, itu saja. Macam tu lah. Hidup kita ni sementara, nak serius sangat buat apa? Kan? Jaga anak baik-baik, insya-Allah. Kan? Ada satu orang ni, dia nak kahwin sangat dengan perempuan yang hidung tersepit. Tahu hidung tersepit? Dia bunyi sengau tu. Hidung tersepit. Bila dia nak kahwin dengan perempuan tu, isteri ni pula, biasalah orang perempuan kan, dia memang emosi. Kalau orang nak kahwin, ceraikan saya. Nak kahwin, ceraikan saya. Dan lelaki ni, baik, awak paksa saya ceraikanlah awak. Anak dah besar-besar tu. Dan bila dia ceraikan isteri dia masa ketika itu, dia cakap, orang perempuan ni cakap aja. Sebab dia memang emosi kan. Tu sebab kuasa talak tak bagi kat perempuan. Kalau tidak, tak berapa kali sehari kami dapat pun tak tahu. Saya ceraikan abang. Saya cerai, sekali lagi saya ceraikan abang. Dan 3 kali saya ceraikan abang. Cerai. Agaknya macam tu lah. So dalam kes yang saya beritahu tadi, bila dia ceraikan isteri dia, anak-anak dia semua datang ke mak, jangan risau, mak fokus, ingat Allah banyak-banyak mak, kami semua ada, kami akan jaga mak. Dia bagilah maknya sebuah kereta Grand Liviva 660, bukan Livina, Viva. Cubalah dengar betul. Viva 660. Tapi kereta barulah, kereta masa tu baru. Kemudian mak dia setiap pagi pergi kuliah, join grup pizza kan, kemudian join grup marhaban berjanji, kemudian grup kenduri. Dia sibukkan waktunya dengan masa-masa. Dan anaknya setiap bulan bagi duit belanja. Anak 5-6 orang bagi duit belanja. Dan maknya lebih tenang dalam hidup. Ayahnya bila dah bercerai, bila dia hidup dengan perempuan yang hidung tersepit tadi, tak nak makan itu, nak makan ni kopi jak, orang tahulah. Akhirnya dapat anak kecil, hantar pergi tadika, tak ada siapa pun percaya tu anak dia. Hantar cucu ke? Dan akhirnya dia baru dapat tahu isterinya masak apa pun tak tahu. Masa tu baru ingat dulu susah-susah macam mana pun isteri gosokkan baju seluar, kadang-kadang suar dalam pun gosok, tah mana side dia pun tak tahu, tapi gosok juga. Siapkan kelengkapan sepersalinan. Dulu petang-petang siap air. Abang, memanglah mulut orang perempuan bising sikit kan. Orang perempuan kan biasa, saya ni mulut aja jahat ustaz, hati baik banyak lah kau. Kalau dah hati baik, mulut pun kena baik. Betul, hati pun kena baik, mulut pun kena baik. Jadi masa itulah dia rasa menyesal. Dulu macam mana pun tetap ada, siap dah sarapan pagi, siap dah makan tengah. Ini asyik-asyik makan kat kedai, asyik-asyik makan kat kedai. Dia nak rasa, rindukan air tangan isterinya. Lepas tu sakit belakang. Aduh, belakang. Awak ni sikit-sikit sakit, sikit-sikit sakit.
Nak mati ke apa? Isteri dulu sakit belakang mana? Itulah abang ni kerja kuat sangat. Masa tu barulah dia tahu. Dulu masa ada kan, dia tak jaga. Mula-mula dapat isteri tu ialah kaulah segalanya, Ruth Sahanaya. Kau sumber ilhamku manbai. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zanazin. Dan akhirnya declare kaulah kekasih awal dan akhir. Jemaah bilang, bila dah kahwin baru tahu. Mulalah dia luka dilukai Shima. Keliru Aja dan Nurul. Dia rasa keliru, kusut sangat. Dan akhirnya dia rajuk Spider. Kalau rela ku pujuk dan rajuk Rahmat, rela ku pujuk Spider. Kalau rela ku pujuk tak apa. Akhirnya berpisah. Ambil keputusan pergi tak kembali Rabbani. Sebelum pergi sempat hai bye Azli. Tak tahu cerita tu. Bila dah berpisah baru tahu betapa bernilainya isteri ni dulu. Tiba-tiba nampak isteri tu turun daripada kereta Viva tadi, betul-betul kain. Tiba-tiba dia cemburu nampak isterinya bergambar dengan Samsul Debat. Bekas isteri. Kan? Masa tu dia mulalah hantar WhatsApp Akum. Ringkasan Assalamualaikum tu Akum. Isteri, bekas isteri walam Ketna. Ketna, KTNE, Ketna. Maknanya kat mana? Kan Ketsia. Betul. Ketsia. Ket ceramah. Ceramah. Siapa ceramah? Samsul Debat nama aku pada ringkasnya. Iya, masa tu dia kata abang rasa hidup abang kosong. Kenapa? Bukankah abang dah dapat apa yang abang nak? Teruskanlah. Melu tak boleh tengoklah muka abang lagi. Macam tu. Saya tak tengok drama tu. Saya agak-agak macam tu lah. Barulah Firdaus menyesal. Pergilah dekat D tu, pergi. Kan? Saya tahulah ada. Saya tengok kat dalam gazet dia. Masa tu apa? Cukuplah bang. Saya tak nak fikir, tak nak pening-pening kepala. Saya fikir anak-anak je bang. Kalau abang raya besok abang nak datang lah. Saya tak halang pun abang jumpa anak-anak. Masa tu barulah dia tahu. Cik datang raya buat muka sepusin. Tak tahulah sekarang badan dah tak sihat. Anak pula sound, siapa suruh? Itu realiti. Itu realiti. Allah bagi kekuatan. Tu sebabnya ada sebab namanya ibu tunggal. Kan, ibu tunggal ada sebab. Cuba tengok, nama ibu penting. Kita tengok dekat sekolah-sekolah PIBG, Persatuan Ibu Bapa baru guru. Ibu dulu baru bapa dan guru. Kalau boleh nak buang bapa tu takut jadi pig pula, PIG. Kan? Penting ibu tu. Kita pernah dengar ibu jari. Mana pernah dengar bapak jari? Ibu negeri. Ya? Pernah dengar bapak negeri? Kan? Ibu sawat. Bapak sawat tak ada. Ibu negara, bapak negara tak ada. Kan? Apa lagi? Apa? Ibu apa? Kan dah sebut tadi. Itulah dia. Bila tengok saya tak fokus. Tu masalah tu. Kan? Ibu apa lagi? Ibu roti. Bapak roti kan kita tahu tadi. Ibu apa lagi? Ibu kota. Bapak kota tak ada. Jadi kita mengiktiraf dah ibu tu.
Jadi buat semangat. Saya nak beritahu, tapi antar ibu ayam pula dah. Yang itu ada. Bapa ayam ada, nenek ayam semua ada. Yang tak elok tu ada. Ibu jari dia lagi, la ilaha illallah akbar. Nah, tapi betul. Sebenarnya itulah pengiktifan diberi kepada seorang ibu. Hebat. Merentasi masa dan waktu. Tetapi cabaran dia sangat besar. Buat program berbincang dengan Encik Habil. Orang buat program bersama, isterinya cemburu. Abang baik sangat dengan ibu tunggal. Pergi lagi meeting lagi dengan orang tu, pergi. Contoh. Bukan Cik Habil yang ini, Habil lain. Kan? Tapi betul, bukan senang. Ibu tunggal dipandang dengan pandangan yang pelbagai. Kan? Ini belum cerita lagi ibu tunggal yang memburukkan rekod. Ada ibu tunggal lain yang memburukkan rekod. Dia bukan minta, tapi persona ibu tunggal ni berbeza. Dia tak pernah pun nak make up untuk orang lain, tak ada pun. Tapi orang yang saya suka betul dengan awak lama dah. Contoh kan, orang yang dah lama kosong hatinya, bila disentuh Allahu Akbar, kena pula lelaki itu kena dengan adab dan budi bahasa kan? Jadi kadang-kadang tersentuh juga. Saya faham, saya ni siapalah, saya ni sekadar mencuba. Kadang-kadang yelah, saya fikir kalau saya tak cakap, awak tak tahu, langsung saya takkan dapat. Setidak-tidaknya biarlah saya suarakan hasrat hati saya. Kalau ada rezeki dan jodoh Tuhan izinkan, dapat kita bersama. Yang ibu tunggal ya, dah 10 tahun ibu tunggal ni, saya susah nak buat keputusan. Bagilah saya masa. Payah. Tapi sebenarnya dalam hidup kita ni satu je. Apa juga yang kita buat, nak selamat, ingat Allah banyak. Besarkan anak, ingat Allah. Jaga anak, ingat Allah. Ajar anak kita ni, jangan ajar anak kita jadi kaya. Bagi tahu dekat anak kita, jangan ajar anak kita benci pada ayah dia. Jangan ajar anak kita ni tentang perkara-perkara yang negatif. Sentiasa positif dengan anak kita. Cakap kat dia, Allah dah tulis dah hubungan mak dengan ayah kamu setakat ini je. Tapi tidak bermakna kami tidak boleh bersahabat, kami boleh berkawan. Nak jumpa ayah pergi. Kadang-kadang ada ibu tunggal dan bapa, tak kisah salah satu bapa tunggal, ibu tunggal, yang melarang anak ni baik dengan satu lagi. Pelbagai perkara diburukkan. Jangka pendek dia mungkin rasa macam dia menang, tapi jangka panjang akhirnya dia akan merosakkan hubungan sebenarnya. Yang tu yang kita tak nak. Memang faham keperitan yang ditanggung, kesusahan yang ditanggung, tapi siapa kita untuk membalas kesalahan yang dilakukan oleh manusia? Siapa kita? Tuhan bagi yang lebih baik. Anak-anak yang mendengar kata, anak-anak yang ingat pada mak dia. Akhirnya bila kita dah tak larat, kita dah tua, anak-anak tanya, mak macam mana, mak okey ke? Minggu ni Halong tak dapat balik. Tak apalah, buatlah kerja, mak okey je. Habis bila nak balik ni, minggu depan insya-Allah Halong balik. Baik je anaknya. Anaknya balik minggu depan, mak kata je mak nak apa. Mak cakap, mak madah. Madah. Mak madah. Mak cakap je mak nak apa. Mak teragak tu lah. Mak tengok Cik Midah tu, dia dah tak pakai lagi, dah ceret menjerit ni. Ceret menjerit itulah bila masak air tu kan, mak pun dah tak apa dengar ni. Kadang-kadang terbakar dapur tu dah. Gimana apa? Itulah mak tengok ada mesin air tu, tekan-tekan terus sejuk, tekan-tekan terus panas.
Mak ingat nak lah. Tahu tak? Jangan sebut je nama dia. Dia tak taja ceramah kita tentang CIDB tak apa taja. Sebut yang away tu jangan sebut. Dengan uku jangan sebut. Jangan sebut. Sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Kalau dia nak sebut nama dia, tolong tajalah. Macam tu. Nampak? Baik anak balik kadang ambil minyak. Siapa mana kaki mak yang bengkak tu. Picit. Aduh. Mak ni mak kesian tengok mak pun dah semayang kat kursi ni, kesian mak. Mak kerja kuat daripada dulu, mak besarkan kita orang. Dah lah mak bukan apa, mak tak boleh duduk diam. Mak ni memang sibuk sekarang, nak pula mak jaga cawangan ni. Kan? Mak jaga pizza cawangan ni mak jaga. Contohlah kan. Mak sekarang ni jaga minit mesyuarat. Mak yang kena, mak jadi STUSA. Susah sekarang ni. Aduh mak ni. Cukup-cukup lah mak, biarlah mak sibuk. Tapi kaki mak ni tak tahu nak buat. Mak, susu kambing Samsul Debat kan ada. Contoh susu kambing Samsul Debat tak ada bau kambing mak, memang bau Samsul Debat ada. Kan? Tapi itulah mendidik anak tadi yang saya cakap. Kita dengar pun kan dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang dibaca hari itu, bagikan zuriat ni yang jadi penyejuk mata hati dan juga membantu kita untuk berada di jalan yang kuat, di jalan Allah. Memang betul. Tapi inilah cabaran hari ini pada ibu-ibu tunggal. Ibu-ibu tunggal nak keluar bekerja, anak-anak ditinggalkan. Dalam masa yang sama, didikan anak macam mana? Anak-anak kalau dulu ayah kerja, mak boleh kat rumah, ataupun kalau dua-dua kerja pada masa jugalah untuk sama-sama develop anak-anak ni. Tapi bila dah jadi ibu tunggal, cabaran dia besar sekali. Tahu tak cabaran paling besar dalam negara kita dalam bab anak-anak ni apa? Dia tanya soalan, insya-Allah diam. Cabaran yang paling besar hari ini adalah cabaran untuk membentuk adab dan akhlak. Itu sebenarnya ini. Betul lah kalau kita, puan, kalau kita tengok hari ini, boleh jumpa seorang budak yang berumur 7-8 tahun, tanya, Assalamualaikum makcik sihat ke? Makcik dah makan ubat ke belum? Betul. Makcik ni dah minum ke belum? Kalau ada yang tanya macam tu, kita tanya, pandainya budak ni. Anak siapa ni? Betul tak? Susah dah nak jumpa. Anak sendiri pun belum tentu boleh cakap kat mak, mak dah minum ke belum? Pergi minum dulu, nanti perut mak masuk angin macam mana? Tak, susah nak jumpa lah. Sebab dulu kita daripada kecil kita dia ajar tentang adab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya makcik, mak ada makcik duduk dulu saya panggil mak, tutup TV, panggil mak. Mak janganlah lama sangat, cerita tengah sedap ni. Dulu mana ada TV boleh rekod macam sekarang. Betul tak dulu? Lepas tu lalu depan orang tua, nunduk, tumpang lalu makcik. Sekarang pegang lalu. Betul? Sekarang Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mak ada cik, ikut belakang. Ikut belakang, dah lah rumah teres tengah pula tu, ikut lorong belakang, ketuk-ketuk rumah India mana pula, kena kira balik semula. Dulu lain. Itu sebabnya dikatakan kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Datang, cuba tengok adab orang sini, punya hebat adab orang sini. Nak tengok orang tu baik tak baik, tengok adab. Tanda-tanda orang baik, datangnya disambut, baliknya diiring. Siapa orang tu? Bila tak ada, ditanya-tanya. Bila ada, disebut-sebut banyak kali nama dia. Siapa orang tu? Saya tak cakap saya. Tapi betul, adab
tunggu dekat depan sana, nak bawa masuk ke dalam. Nampak tak? Bukan semua orang yang boleh tunggu kat depan tu. Orang yang dah biasa menyambut dia, cara dia selfie tu dah biasa sangat dah. Sekejap. Oh, memang cepat, tak lama pun, tak sampai not even 3 second. Tercecap, okey, settle. Bayangan tu. Lepas tu dibawa pula terus sampai kat sini. Yang pendaftaran pun ada orang tertentu je jaga, bukan semua orang boleh jaga pendaftaran. Yang lain tu berdiri dah macam ni dah. Tadi saya masuk tadi, saya maafkan dah. Saya maafkan. Yang mengumpat saya tadi, saya maafkan. Saya nampak aja, saya lalu, bukan saya tak dengar telinga saya. Tu yang tadi sebut ibu jari pun saya dengar. Kan? Ibu ayam saya dengar tadi. Tadi mengumpat saya dah biasa. Saya lalu tadi. Tingginya. Tengok. Betul tak? Betul. Jangan ingat kami tak dengar. Lepas tu buka emas, dalam TV nampak tu kuah hajam tu. Tengok, besar ke lah tu, mana betul ke tak betul? Tapi saya okey je, okey, tak ada masalah. Saya tak minta dilahirkan tinggi macam ni. Adik-beradik saya semua tinggi. Kan? Lepas tu saya rasa okey je, sebab saya faham semua excited. Dan lepas ni tak ada masalah, nak bergambar boleh bergambar, tak ada masalah. Saya takkan lari. Cuma kalau makanan dah terhidang, saya pergilah makan. Ada jamuan tak lepas ni? Ada kan? Tapi bagus, semangat orang-orang lama ambil gambar. Kadang-kadang saya dekat Mekah pun kadang, ya Allah, tengah dengan pakai kain ihram tu kan, kita kali tiba tu kan, dah habis tu, tengah tawaf, aduh, saya kata. Lepas tu bila dah bergambar kan, ustaz turunkanlah kain. Apa hal pula nak ambil gambar BCG ni buat apa? Dia kata, lepas tu bila bergambar, ada perempuan dia pakai telekung, boleh keluar daripada telekung. Tak padan dengan turun. Tak, saya okey je, saya okey. Dia seorang tu saja. Okey, semua tunjuk ustaz. Dia tunjuk ustaz kat sini ni. Dia tak perasan. Tak, saya okey je. Yang paling saya tak boleh lupa, saya ceramah dekat Rompin, Pahang. Ketua kampung tu ajak bergambar. Semua ketua kampung yang lelaki duduk depan, yang makcik-makcik tu berdiri dekat belakang. Tiba-tiba ada satu makcik tu bersuara, free size tu. Saya tanya makcik tu, apa pula free size pula makcik? Alah, yang macam ni tu, itu freestyle makcik. Tapi dia confident. Orang tengah senyap, dia seorang free size. Tak apalah, janji ada bunyi. Iya. Ada orang kadang sampai kejar saya. Saya kata, itu biasa. Bentuk adab. Memang bagus. Ada yang tanya, ustaz, saya nak minta izin, kalau kita ambil gambar boleh? Boleh. Ambil gambar. Ambil gambar rami-rami. Kemudian crop tinggal berdua. Buat wallpaper. La ilaha illallah. Lepas tu share, mengapakah hatiku berdebar. Aduh, susah betul. Kan, contoh. Tak apalah, ambil gambar tak ada masalah, okey je. Kan? Sebenarnya dalam hidup kita ni, kita kena happy-happy macam ni lah. Tetapi dalam masa yang sama saya faham, dia kalau sebenarnya lagi kuat gelak ni, maknanya dekat luar lagi kuat dia menangis. Betul, orang yang kuat ketawa, dia kuat menangis. Hidup di luar stres, betul. Tapi jangan kita patah semangat. Kuat semangat menghadapi cabaran.
kan? Kuat semangat menghadapi cabaran. Kita tengok macam mana hidup kita hari ini nak besarkan anak-anak, dengan tahap anak-anak kita ni diancam oleh ancaman teknologi, ancaman media. Anak kita TikTok. Orang Sarawak yang bukan Islam ramai panggil saya, Ustaz TikTok. Aku kata apa hal? Akaun TikTok tu semua tim saya yang buat. Saya tak tahu. Kan? Apalah, TikTok lah. Kan? Baguslah, mudah-mudahan terbukalah hatinya. Kan? Betul ya. Nak didik anak-anak kita bukan senang, tapi memang adab adalah perkara yang paling utama. Jaga adab. Itu sebabnya Imam Malik kata apa? Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Didik anak semua pasal adab. Nabi pernah sebut dalam didik anak, ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Didik itu Nabi sebut ta'dibu. Maknanya didik dengan mengadabkan. Adabkan anak-anak kamu, dia kata. Adabkan anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. Kalau sayang Nabi, pertama dia akan selalu sebut nama Nabi. Selawat banyak-banyak. Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Cuba tengok penyanyi tu, kan dia sebut nama-nama orang tu sebab dia sayang kat orang tu. Isabella adalah kisah cinta dua. Tok, dia sayang kat Isabella. Fiona. Apa lagi? Oh, Fatimah. Sayang dekat Fatimah. Siti Haida, Zalika. Sayang kat Zalika. Amalina. Sayang budak India tu, budak Melayu tu. Apa lagi? Oh, Nabila. Apa lagi? Suzana, marilah sayang adik. Norita ada tak ada? Norita belum ada. Samsul Demat lagi tak ada. Maknanya sayang. Jadi kalau sayang Nabi, kita selawat banyak-banyak. Ya Nabi salamun alaik, mendoakan kesejahteraan Nabi. Ataupun sallallahu ala Muhammad. Ataupun alfa sallu ala Nabi khatamur rusulil kiram amanal hadil lazi. Pernah dengar tak lagu tu? Dia ada lirik dia, ngawiti ingsun iki syiiran kelawan muji marang pangeran kang gawe langit bumine. Pernah dengar tak lagu tu? Faham tak? Saya pun tak faham. Itu Jawa, memang selawat syair Jawa. Cari dalam YouTube, jumpa. Memang sedap. Bunyi dia macam bunyi irama Cina sikit, tapi sedap. Selawat. Dan Nabi sebut apa? Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Jadi bila balik rumah, buka pintu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca hari itu anak, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak betul cawan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anaknya 8, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selawat, betul. Doakan yang baik-baik, kan? 10 kali apa? Sekali kita selawat atas Nabi, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Kena selawat. Kemudian disebutkan al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaih. Orang paling kedekut adalah bila sebut nama aku dia tak selawat. Kedua, menyayangi ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Sebab
akhlak Nabi, ada khuluqil Quran, akhlak Al-Quran. Itu sebab kena bagi perkara-perkara yang baik. Anak salam cium tangan mak dia, Allah Akbar, baiknya anak ni. Lalu depan sopan. Contohlah, katalah saya dengan beberapa lelaki Satuan Mahabbah ni, kita orang tubuhkan satu NGO untuk membela nasib ibu-ibu tunggal seluruh Sarawak. Anak yatim pun tak tolong ibu tunggal aja. Nama persatuan tu PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Cik Habil Benahari. Kita orang buat benda yang baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Buat program hari ni, bincang dah berapa minggu dah, bincang Samsul Debat nak datang. Samsul Debat nak datang ni, bincang macam mana nak buat, dekat mana nak buat. Kita kena buat dewan yang besar sikit, kita buat tempat yang okey. Dia suka makan apa, tak ada siapa tanya, tak ada siapa tanya, tapi saya ialah faham lah, redha macam tu lah kan. Contoh kan, berbincang benda baik, diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. Jadi saya dengan beberapa orang termasuk Cik Abil bincang apa benda nak buat. Benda baik diizinkan oleh Allah, tapi niatkan Allah tu penting. Tapi kalau tiba-tiba ada di kalangan ahli tu, dia cakap, Cik Abil, saya yang penting dapat ambil gambar jadilah, gambar Cik Abil, gambar Samsul Debat, masuk dalam Facebook, maka dia mungkin dapat pahala, tapi taklah sebanyak pahala ibadah yang sepatutnya kita boleh dapat. Ataupun Cik Habil bagi tahu Samsul Debat dan semua rumah ibu tunggal yang terakhir ni semua orang tak payah pergi, saya cover. Wow. Apa hal Cik Habil nak tinggalkan kita? Rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir tu bukan kaleng-kaleng. Mukanya tu sikit-sikit macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patutlah dia tak nak bawa kita. Contoh tak, Cik Abil tak macam tu, contoh. Jadi kalau caranya tak betul pun tak dapat pahala ibadah. Itu sebabnya orang perempuan, Tuhan bagi peluang untuk berbakti, untuk orang kata beribadah, masuk syurga cukup senang oleh orang perempuan ni. Cuma kadang-kadang ni lah, orang perempuan ni emosinya tu cepat, mulutnya tu sampai dulu. Kadang-kadang ya? Orang perempuan dengan orang lelaki beza. Yang lelaki ni kadang cakapnya tak banyak, sebab dia malas nak cakap lah. Kadang-kadang orang perempuan kalau buat baik jangan ungkit banyak-banyak, rugi. Bila ungkit malaikat padam. Macam suami isteri boleh bergaduh, orang perempuan banyak ungkit ya, sampai hati abang dah macam-macam sebab untuk abang, masak untuk abang, pahala masak padam, saya buat air kopi O, tiap petang nak mati nak minum air kopi O, buat air kopi O padam, pahala buat air kopi O padam. Lepas tu saya malam nak mati sangat, pijit padam, pahala pijit padam. Kain berapa bakul lipat sehari, habis setiap hari, habis. Yang paling teruk tu, paling rugi, saya lahirkan 7 anak untuk abang. Rugi, jangan ungkit. Tengok orang lelaki, mana dia ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni? Tak ada pula, diam aje lah. Ya. Tapi itu sebab itu beza lah. Tapi memanglah, tapi saya tak kata semua keadaan macam tu. Tapi still saya kata tugas membela anak hari ni bukan senang. Dulu, zaman dulu didik anak, TV mula pukul 5, pukul 11 dah keluar negaraku. Kan, kalau buka TV pukul 3 petang, nampak garisan, nampak jam je. Gen Y tak tahu tu, Gen X, Gen Y tak tahu. Yang orang lama je tahu. Zaman Puan Norita dulu lagi lah, buka pintu TV tu, nak tukar channel pusing, keletap.
Salasiah Zakaria baca berita sengit ni, sari berita penting pada hari ni, maka hari ni kita tegak balik, tegak balik, dia punya siaran terganggu kan. Dulu masa ada TV3 baru gambar berkilat sikit, cantik sikit pun, mana ada TV 24 jam, hari raya je baru 24 jam. Tu tak ada, mana ada. Jadi dulu tak ada TV, ada malam. Salah ke saya sebut? Salah. Contoh, betul. Kita tengok dulu TV ada berapa butang aja, tekan satu timbul satu, tenggelam dua, tekan dua, tenggelam tiga, tekan satu, tetap peletak, TV satu, TV dua pun TV satu, TV dua, tekan tiga pun TV satu, tekan empat pun TV satu, lima kan baru dua, nak tekan, nak pakai pasang video tekan kosong. Lepas tu dulu mana ada remote, kita jadi remote, tekan satu, dua. Betul tak? Dulu mana ada TV drama bersambung ni, mana ada. Kalau drama bersambung pun drama Cina. Drama Cina pun pukul berapa? Pukul 6 sampai pukul 7, sebab dia takut kacau maghrib orang Melayu di Semenanjung Di sini 6.45 dah maghrib kan. Sekarang tiba-tiba drama Melayu pula waktu maghrib. Heran betul. Tapi saya tak suka tengok drama Melayu tu, baru nak tampar bersambung. Lepas tu semua bincang, kau rasa penampar dia tu sampai tak? Kadang-kadang kan. Dulu dengan sekarang beza. Dulu hiburan apa yang ada? Ada video, kemudian ada CD, kemudian ada DVD. Sudahnya semua dah tak ada dah. Sekarang dekat telefon ni boleh tengok semua. Boleh tengok ceramah Samsul Debat yang pagi tadi, boleh tengok petang ni pun boleh tengok. Tapi ada satu yang kita kena terapkan pada anak-anak kita, itulah dia saya kata tadi, nilai-nilai adab. Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Saya tengah duduk dengan Cik Abil, duduk kat kedai kopi, tiba-tiba lalu seorang anak dara atau ibu tunggal. Dia lalu, tumpang lalu bang, terangkat kopiah ni, langsung tanya Cik Abil, anak siapa tu? Entah tak tahu. Tumpang lalu, ya Allah baiknya. Kita tak tanya dia kerja apa, tak tanya persatuan apa dia masuk, pizza cawangan mana, tak tanya. Tapi kita tanya anak siapa, sebab adab. Contoh Puan Nurita tengah duduk kan, tengah duduk dengan presiden pizza dan mantan presiden. Jangan main-main, pizza pakai presiden tau, bukan pengurusi tau, presiden kan. Tengah duduk-duduk, tiba-tiba lalu ada satu kereta mewah berhenti depan kedai, tin. Dia buka ni, weh, rumah Puan Nurita mana? Tak ada adab. Kalau macam mana pun Puan Nurita pun jawab, entah tak tahu, pergilah tanya orang lain, kami tak tahu. Kami saya tahu. Terlupa pula. Kami saya tahu. Memang dia cakap, sebab apa? Sebab tak ada adab. Ya. Tapi orang yang kalau ada budak-budak muda nak kahwin dengan anak kita, tengok adab dia. Kadang-kadang waktu nak melamar, memanglah sebelum kahwin elok semua. Assalamualaikum makcik. Ya Allah, saya boleh tengok makcik ni, lembut hati saya. Ni baik ni budak ni. Saya tinggal dengan mak saya. Makcik sihat Allah baik ni. Makcik sedap betul air ni. Dia minum air tu habis, air kosong pun sedap makcik. Nak, itu air basuh tangan tu.
habis minumnya. Memang sebelum kahwin macam tu. Lalu depan orang tua bukan menunduk lagi dah, menyarap. Dah macam mula gonggok dah. Salam cium tangan berjilat ni. Oh ya Allah, budak ni ya Allah. Lepas tu dia tanya, "Makcik, saya nak tanya sikit." Tanyalah nak, apa dia? "Zuhur dah masuk belum?" "Ya Allah, baik." Pukul 10 dia tanya. Ya Allahu Akbar, melampau betul. Jangan, tu sebabnya saya kata kalau nak bawa calon suami tu calon isteri, jangan bawa pergi rumah bapa saudara, mak saudara yang anaknya kecil-kecil, baby tu jangan bawa lagi. Memanglah comelnya, ya Allah comelnya. You suka baby ke? I dah lama suka baby. Tak sabar nak ada anak sendiri. Cik yang mak itu tak mencabar. Bawa dekat rumah pak saudara, mak saudara yang anaknya tak kerti duduk diam. Situ cabaran sebenar. Dia boleh jadi mak, boleh jadi ayah ke tak? Bila dia bab dia langgar. Biarlah budak kan. Bab berdarah ni. Alah sikit je ni, sikit je. Sikit je. Tu boleh jadi. Tapi bab nasib baik rumah kita. Kan kalau rumah kami orang siap kan, macam itulah agaknya lah kan. Betul, adab ni bukan boleh direka-reka. Nampak cermat dia, cara dia, betul kan. Macam ni tadi kan semua tanya saya, "Macam mana Ustaz okey, Ustaz lama dah di Sarawak." Tengok penerita tanya saya tadi, bagus dia. Kan tengok siap dah kursi. Saya tak boleh nak duduk kursi macam ni. Saya bila ceramah saya tak boleh duduk kursi macam ni sebab saya tinggi. Bila saya duduk kan semua lagi satu saya macam menyangkung bila duduk tu. Biar saya berdiri semua orang nampak kan. Betul. Dia tahu dah adab dia apa. Adab dia kita alu-aluan baca dulu nama. Nampak? Ini adalah salah satu program yang namanya ramai betul saya sebut hari ni. Puan Norita, Wakil Ketua Pakar Eksekutif, Cik Muhammad Habib, Puan Hajah Salma, Puan Nur Azlina, Puan Hajah Aisyah Idris. Tapi dah caranya orang sini adab kena ikut. Betul. Di Brunei lagi pula. Kalau baca senarai nama VVIP, 2 muka surat lebih. Betul. Saya pernah bagi taklimat tentang debat kan, perdebatan dan pidato. Semua itu betul. Jadi apa pun adab. Ajar anak kita tentang adab. Bila anak kita mempunyai adab, campaklah ke mana pun dia akan jadi baik. Betul. Dan begitu juga dah bagi adab, barulah dia dapat ilmu tu, dia akan dapat dengan sempurna dan baik. Adab kena bagi dulu. Hormat orang tua. Nampak orang tua jangan cakap kasar, cakap dengan baik. Nampak tabung jangan senyum, bagi sumbangan. Nampak orang susah tolong. Ajar anak kita basic macam tu. Betul. Sebab adab ni tak boleh direka-reka. Tengok Nabi macam mana. Nabi kita kan, ada orang tu duduk, orang tu badan dia besar, tengah sonok, sahabat ni tengah sonok bercerita besar, dia tak sedar dia himpit kaki Nabi. Nabi ni jaga adab, Nabi biar. Sebab Nabi tak nak tegur dia. Kalau kita dah lama tegur, kau nak cerita-cerita lain, kau himpit kaki aku ni apa pasal? Tak. Nabi senyap, Nabi biarkan sebab Nabi tak nak potong. Seronok dia tengah bercerita. Bila dia dah habis cerita, perlahan Nabi tarik kaki dia. Adab Nabi ajar. Cara Nabi menegur isteri cukup beradab. Dia panggil isteri dia, "Ya Humaira, ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan." Orang lelaki kena buat macam tu dengan isteri. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni, tak tahulah. Tak tahulah warna apa, tak tahu. Wahai pipi lebar 3 segi 4 segi tak kira lemah lembut. Dia sebut ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu, kenapa ya Rasulullah tengok isteri Nabi panggil suami dia dengan penuh adab? Panggil dengan adab lah. Tapi tak payahlah panggil jawatan kan. Isteri Cik Abil tak boleh wahai wakil ketua pegawai eksekutif, tak payahlah kan. Wahai suamiku, janganlah pangkat kerja tu, wahai suamiku.
Jadi, ya Rasulullah, ada apa Rasulullah? Masa kita kahwin-kahwin dulu, ingat tak? Kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Nabi kata. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi bila suruh isteri tu, akhlak Nabi, suruh suap lagi. Dan bila suap, Nabi tak buat muka masin pun. Bila suap, Nabi kunyah macam biasa. 40 kali Nabi sekali kunyah, Nabi senyum. Sekarang bagi pula abang suapkan kamu. Bila suap aja, langsung dicapai pinggan bawa ke dapur, barulah dia faham maksudnya masuk. Suami hari ni macam ni. Sini. Apa yang kau masak? Kau tahu tak darah tinggi aku berapa ni? Rumah darah tinggi bacaan. Adab. Bersama dengan isteri susah dan senang. Adab. Berapa ramai suami yang tak temankan isteri melahirkan anak. Saya kata momen yang paling rugi sekali. Temankan isteri. Kan? Apa alasan orang lelaki tak teman? Takut darah. Cuba tanya dia siapa yang menyebabkan berdarah tu, tanya dia. Cuba fikir kan. Temankan isteri tu. Saya pesan kat orang lelaki, kalau temankan isteri melahirkan anak tu, pergi pandang muka dia tu, sebab belum pernah lagi perempuan melahirkan anak darah keluar kat muka. Sakit bang, keluar muka, tak pernah lagi. Dan jangan salah cakap masa dalam labor room, jangan salah cakap. Sabar sayang, sabar. Sakit bang, sakit bang. Sabar, sakit bang. Abang tahu. Mana abang tahu? Dah kena marah. Abang tahu. Dia tak pernah beranak, dia kata dia tahu pula. Tu. Sabar sayang, sabar. Dan bila lahir je anak, barulah suami tu faham betapa peritnya nak melahirkan anak ni. Sakit seorang perempuan melahirkan anak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Menitis air mata seorang suami. Lalu dikatanya pada isterinya, sayang, sudahlah, tak usahlah beranak lagi. Abang, takkan seorang je anak kita. Abang tak sanggup tengok sayang sakit macam ni. Abang, takkan anak kita seorang. Sudah, abang kata, sudah. Bagi orang lain pula. Kau cakap macam tu, terbuka balik jahit dia tu, jangan main-main. Tak adalah abang gurau aja. Adab dengan anak-anak kita. Adabnya dengan Quran. Adabnya ajar tentang akhlak, ajar dia tentang Nabi, ajar dia tentang bagaimana tentang bahagia. Jangan diajar anak-anak kita tentang kaya. Jangan diajar tentang wang ringgit. Tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kan satu hari nanti kita akan sedar. Oh, dia pakai timer Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Betul. Hari ini baru kita tahu. Itu sebab saya kata tadi, kenapa seorang lelaki boleh menyesal nak kembali pada isteri dia. Sebab dia tahu soalan akhir yang akan ditanya adalah soalan yang akan ditanya adalah okey, soalan yang ditanya adalah, adakah kamu bahagia? Orang dulu-dulu tak ada kereta pun, rumah buruk aja, meja marble mana ada, bukan marble, atas tikar aja makan, tapi bahagia. Jangan makan bersepah-sepah pun. Anak
adik ni makan bersepah-sepah, tak apa, dah sudah tu maknya kibas, bagi makan dekat ayam, bagi makan dengan itik, tak ada masalah. Sekarang meja dah mewah, meja mabla. Dah, jangan makan dulu, nanti bersepah, nanti tunggu mama suap, nanti mama suap. Tak makan sama, mana nak dapat adab tu? Orang dulu-dulu pinggan dengan cawan suami beza dengan cawan orang lain. Sebab apa? Adab. Anak balik daripada main bola sepak, sampai ke rumah, penat lah mama, penat lah, pergi ambil tu cawan tu, ambil dekat sinki, ambil air nak cawan, pegang cawan, ni cawan ayah, letak balik, ambil cawan. Sebab adab. Pinggan tu lagi teruk sumbing, maka lagi bongsu yang dapat. Pecah-pecah dah pinggan tu. Kalau makan sup tu kena tampung, takut bocor dulu. Hari ni susah sikit pun tak nak, apa pun tak nak. Ajar anak kita walaupun susah, tolong mak dia meniaga. Saya tolong mak saya meniaga. Macam-macam kuih buat, kuih karipap, gintil kuih karipap kita ni, apa, klaim kuih karipap tu, saya boleh katakan paling cantik lah lelaki klaim. Betul, gintil kuih karipap tu cantik. Buatlah pertandingan nak tengok. Tapi tak sempat lah belajar buat kuih celorot, kelupis, tak pernah lagi lah. Nah, tapi buat kuih lopis, buat apa, buat nasi lemak, tolong mak saya bungkus nasi lemak, belajar. Sebab rupa-rupanya dulu saya kata apa tau, pukul 5 pagi dah kena bangun, kena golek-golekkan gula donat tu kena golek kat gula tu, bagi dia sejuk depan kipas. Oh, sejuk. Saya kata apa, kenapalah aku lahir dalam keluarga ni, saya kata. Betul saya cakap masa tu dalam hati, kawan-kawan aku semua sedap tidur lagi, dia tak payah bangun membuat kuih. Rupanya itu nak mengajar saya tentang hidup ni. Baru tahu mak ayah kita susah dulu macam mana. Hanya orang yang pernah susah tahu nikmat senang. Orang yang tak pernah susah, dia akan rasa sedikit aja ujian tu susah sangat lah tu, ya? Jadi jangan kita putus asa dalam hidup kita. Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Begitu juga hidup kita ni, biarlah penuh dengan hikmah. Percaya ada hikmah. Hikmah di sebalik satu perkara. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Dapat kita atasi masalah tu. Belajar. Nak selamat dalam hidup, pesanan saya lah kepada semua, khususnya ibu-ibu tunggal. Pesan saya, ada 5 perkara ni dalam hidup, insya-Allah kita akan bahagia. Pertama, sabar. Sabar je. Biarlah orang cakap kita macam-macam, orang cakap, akhirnya Tuhan tunjuk. Bila bercakap, sudahnya dia datang minta maaf balik dengan kita. Tak perlu nak balas-balas, jangan jadi. Lepas tu jangan nak berlumba-lumba bergaduh dalam media sosial, jangan. Jaga akhlak kita. Tak payah nak kata hafal 15 juzuk, lepas tu buka tudung, buka baju, tak payah. Kan tak ada adab tu, kan? Yang tu tak ada adab. Sabar banyak-banyak. Yang kedua, syukur. Syukur Tuhan bagi kita kekuatan, kesihatan, bagi kita ruang dan peluang untuk lebih berjaya lagi. Buat. Jangan bagi alasan. Dulu masa saya bekerja sebagai pengarah undang-undang, legal advisor di Seremban dulu, kita ada satu program, satu projek bantu ibu-ibu tunggal, yang mana kita hantar polybag siap dengan benih, dengan baja. Ibu tunggal ni, sebab banyaknya ibu tunggal yang muda-muda, jadi dia nak keluar, takut anak tak ada siapa jaga, nak hantar pengasuh mahal, so kita hantar 100 polybag dekat rumah. Jadi dia kena siram hari-hari, tu je kerja dia. Bila tumbuh je benih tu, kita akan beli RM10 satu polybag. 10 kali 100 berapa? 1000. Kadang-kadang ada yang sampai dia nak 200 bag, kita bagi, dia siram 200, dapat 2000. Itu perancangan kita dalam program, salah satu projek Local Agenda 21 dan juga projek pembangunan kemiskinan luar bandar dan bandar. Tapi apa jawapan ibu tunggal ni? Susahlah tuan, bagi duit senang. Tak, ni realiti. Sedang kita dah bagi jalan,
Tapi nak senang lagi, itu masalah. Yang tu kita kena buang. Manjadda wajada, pepatah Arab sebut siapa berusaha dia pasti berjaya. Jangan risau. Apa yang Tuhan bagi tahu dalam surah An-Nisa ayat 100, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragaman katsira sa'ah. Barang siapa yang buat sesuatu perubahan, dia niat di kerana Allah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Apa takut? Yang ketiga, tawakal. Kita dah usaha, tawakal, serah. Kadang kita buat ni jadi, buat ni tak jadi. Tak apa, buat aja. Usaha, serah pada Tuhan. Macam Cik IDB ni biasa kontraktor lah kan. Tanyalah Cik Abil, berapa ramai dia kata dia nak jadi kontraktor sebab nak jadi kaya? Salah. Kan bagus kalau dia kata khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia masih memberi manfaat orang lain. Saya nak jadi kontraktor ni sebab saya nak dapatkan ilmu. Dapat ilmu, mudah-mudahan dengan tindakan dan perbuatan saya, usaha saya buat dalam kontraktor, saya dapat memberi kesenangan pada orang lain. Saya buat program My House bersama TV Hijrah. Program My House bersama TV Hijrah, repair rumah orang-orang susah. Bukan semua kontraktor dapat buat dengan baik. Ada beberapa kontraktor dia buat tak untung, semalahan dia tambah duit dia sendiri sebab nak bagi rumah orang miskin ni sempurna. Dan akhirnya rezeki dia makin melimpah ruah, pelbagai projek masuk kat dia. Tawakal pada Allah, percaya rezeki Allah tu ada. Yang keempat adalah redha. Redha, kita akan bahagia. Jangan kita risau. Tuhan bagi ni, redha. Tuhan bagi, redha. Saya datang ceramah, saya bukan tahu pun kadang orang bayar berapa, kan? Redha, kan? Kalau bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali tak datang dah lepas tu. Tak ada. Tak, redha, rezeki Allah ada. Jangan risau. Dan begitu juga yang kelima, ikhlas. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Ikhlas tu maksudnya apa? Berbuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Dan tanpa mengharapkan balasan tu, kita kena faham, kita tidak mengharapkan balasan manusia. Ingat, kita tentu mengharapkan pahala, itu tak ada masalah. Tapi mengharapkan balasan manusia, aku buat ni mudah-mudahan dapatlah dia bagi aku ni, dapat dia bagi aku ni, kita akan kecewa. Ibu-ibu tunggal dalam ni dah tahu betapa peritnya hati ni bila menanggung keadaan perasaan mengharap pada manusia, akhirnya dikecewakan. Berharaplah kepada Allah, Allah akan bantu kita. Harap pada Allah. Kita buat ni tak berjaya, tak apa, yakin, berharap pada Allah, Allah bagi rezeki lain. Tuhan mungkin tak bagi kita suami, mungkin Tuhan tak bagi, tak ada ganti dah suami kita lepas meninggal dunia tu, tak adalah yang baik boleh gantikan dia. Tapi Tuhan bagi kita rezeki anak-anak yang baik. Tuhan bagi rezeki anak berjaya. Kita ibu tunggal, anak tu boleh pegang kertas SPM 9A. Rezeki. Allah bagi anak tak menyakitkan hati, walaupun dia tak pandai sangat, tapi dia pandai cari duit nak bantu mak dia. Tuhan bagi rezeki melimpah ruah, rumah kita seringkali didatangi orang, ada je orang datang setiap hari. Kita pun jamu orang tu makan, saudara mara dan sebagainya. Itu tak termasuk yang tin shopping, itu tak termasuk. Dan doa kita seringkali dimakbulkan, itu rezeki. Ikhlas berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu tunggal semua dan semua yang ada dalam dewan hari ini dimurahkan rezeki oleh Allah Ta'ala dengan segala kebaikan, dipanjangkan umur dengan segala keberkatan. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? Itu sebab panjang umur dengan segala kebaikan, murah rezeki dengan segala keberkatan. Amin. Jadi rasanya cukuplah setakat itu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik
anda semua menjemput rasa nak junjung.